Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang bertemu kita lagi dalam video siri kelima masih lagi dalam tajuk peratus. Yang ini adalah merupakan video terakhir dalam tajuk peratus. Kita pergi kepada subtopik penyelesaian masalah melibatkan peratus bahagian 2. Baik, salah satu lagi jenis soalan penyelesaian masalah dalam tajuk peratus adalah soalan yang menyelesaikan masalah harian yang melibatkan peratus, di mana soalan-soalannya ada kaitan dengan kehidupan kita seharian. Okey, kita terus kepada contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini adalah soalan penyelesaian masalah yang melibatkan peratus yang berkaitan dengan masalah harian kita. Okey, berikut adalah paparan iklan dalam suatu jualan mega. Harga yang ditunjukkan adalah sebelum diskaun. Jadi soalannya, berapakah harga yang perlu dibayar oleh Danish sekiranya dia membeli sebuah ketuha? Ya, ini adalah di dalam iklan di kedai. Jadi kita, apa yang murid-murid perlu buat adalah baca soalan. Tak cukup hanya baca sekali, baca 2 atau 3 kali supaya lebih faham, dan perhatikan gambar untuk mengambil maklumat yang diberikan. Okey, seterusnya, apa maklumat yang kita tahu daripada gambar ataupun soalan yang diberikan kepada kita tadi? Okey, kita tahu bahawa harga sebuah ketuha adalah RM3,200 sebelum diskaun, dan ketuha itu diberikan diskaun sebanyak 25%. Okey, apa yang kita perlu cari? Yang kita perlu cari adalah berapakah harga yang perlu dibayar oleh Danish jika sekiranya dia ingin membeli ketuha tersebut. Baik, jadi jangan terlalu cepat untuk menjawab tanpa berfikir. Ada murid yang mungkin terlalu cepat, terus cakap 3,200, padahal kita terpampang kat situ tulis 25% diskaun. Jadi kita kena ambil kira diskaun. Tapi sebelum kita nak kira diskaun tu, apa itu diskaun? Baik, mari kita ulang kaji sikit nota kita. Diskaun itu adalah potongan harga. Maksudnya sepatutnya ketuha tu sekiranya Danish beli, dia mesti kurang daripada harga 3,200, iaitu harga asal. Okey, jadi apakah strategi kita nak selesaikan soalan ni? Okey, pertama sekali strategi kita adalah kita kena tahu 25% tu berapa. Berapa nilai 25% tu? Jadi yang pertama sekali, cari nilai 25% daripada RM3,200. Jadi kita nak tahu diskaun tu berapa dia dapat, berapa potongan harga yang Danish akan dapat sekiranya dia beli ketuha tu. Okey, yang kedua, RM3,200 tu harga asal, tolak dengan diskaun. Ingat, bila diskaun dia mesti tolak. Dia bukannya tambah harga. Bila diskaun tu maksudnya potongan harga. Okey, yang ketiga, hasil tolak adalah harga yang perlu dibayar. Jadi yang ketiga, kita akan dapat jawapannya. Okey, kita terus kepada macam mana jalan kerja kepada soalan ini. Baik, yang pertama, cari nilai 25% daripada RM3,200. Okey, kat situ kita dah nampak dah kata kunci daripada. Jadi 25% sama dengan 25% darab dengan 3,200. Okey, jadi pecahan darab dengan nombor bulat. Apa yang kita kena buat adalah kita jadikan nombor bulat tu sebagai pecahan juga, 3,200 per 1. Ni banyak kali dah cikgu ulang dalam video-video cikgu. Okey, jadi bila kita berjumpa dengan pecahan, darab dan ada sifar, apa yang kita buat adalah kita boleh potong. Potong sifar di bawah, potong sifar di atas, potong sifar di bawah, potong sifar di atas. Okey, jadi kita dapat 25 darab 32, 1 darab dengan 1. Bila darab pecahan, terus atas darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. Jadi pastikan kamu buat darab yang betul, bentuk lazim yang betul. Okey, kadang-kadang murid dalam kerja dah betul tapi pengiraan tu salah pula. Okey, jadi 25 darab 32 kita dapat 800. 1 darab 1, 800 bagi 1 sama dengan 800. Jadi kita dapat tahu 25% daripada 3,200 ialah RM800. Tapi itu bukan jawapannya. Jangan
jangan terkejut sekiranya dalam soalan yang keluar dalam soalan objektif ada jawapan 800 dan ada murid yang akan terus pilih 800 sebab dia terburu-buru. Jadi 800 tu diskaun je. Ini potongan harga 800 kita dah tahu. Jadi strategi yang kita kedua, RM3,200 tolak diskaun. Jadi gunakan bentuk lazim, RM3,200 tolak 800, kita akan dapat RM2,400. Jadi hasil tolak adalah harga yang perlu dibayar. Jadi maka harga yang perlu Danish bayar untuk sebuah ketuhar selepas diskaun ialah RM2,400. Jadi itulah jawapannya. Okey, kita pergi kepada contoh soalan yang lain pula. Okey, tadi berkaitan dengan kita pergi ke kedai dan ada jualan, ada jualan ataupun sale. Okey, kali ni berkaitan dengan bank ataupun saham. Walaupun benda ni untuk murid-murid mungkin tak pernah beli saham atau apa, tapi dia sebenarnya tak susah pun. Okey, kalau kita faham apa maksud istilah yang digunakan. Baik, kita terus kepada soalan. Encik Zainal menerima dividen tahunan sebanyak 11% daripada saham yang dibelinya. Saham yang dimiliki adalah sebanyak RM20,000. Berapakah dividen yang diterimanya pada akhir tahun? Okey, baik. Jadi apa yang kita tahu? Okey, kita kena tahu daripada soalan ni, kita kena cuba keluarkan maklumat. Okey, yang kita tahu dividen adalah 11%. Okey, saham RM20,000. Okey, perkara yang kita cari ataupun jawapan yang kita cari adalah jumlah dividen yang diterima pada akhir tahun. Okey. Jadi strategi kita sebelum tu, apa maksud dividen ni? Jadi kita tengok nota kita, dividen adalah tambahan kepada saham atau simpanan sebagai ganjaran. Contohnya kalau kita ada simpan duit dalam bank, kita beli saham dekat satu-satu syarikat, bank atau syarikat tu akan janjikan kalau kamu simpan atau kamu beli saham kami akan bagi dividen sebagai ganjaran atau penarik kepada orang supaya simpan di bank atau beli saham syarikat tu. Baik, dividen juga dikenali sebagai faedah. Kadang-kadang soalan akan gunakan faedah, kadang-kadang soalan akan gunakan dividen. Okey, jadi dividen ni adalah tambahan. Dia lawan dengan diskaun. Diskaun tadi adalah pengurangan ataupun tolak. Dividen ni adalah tambahan. Okey, jadi apa strategi kita untuk jawab soalan ni? Okey. Jadi strategi kita yang pertama, kita kena tahu 12% tu berapa. Kita tahu nilai dalam peratus, tapi kita nak tahu nilai dalam ringgit berapa. Okey, 12% kita kena kira 12% daripada RM20,000. Okey, gunakan operasi darab. Okey, jadi kita dah tahu dah sebab kita ada perkataan daripada tu. Okay, yang kedua, jawapan adalah nilai dividen yang diterima. Okey, dekat situ ada daripada, kita tahu dah. Kita akan gunakan operasi darab. Okey, jadi kita terus kepada jalan kerja. Okey, yang pertama, kira 11% daripada RM20,000. 11% tu berapa ringgit? Okey, jadi 11% kita tahu dah, 11/100. Okey, darab RM20,000. Okey, macam biasa, pecahan wajar darab dengan nombor bulat. Okey, kita jadikan dua-dua, kita jadikan RM20,000 tu sebagai pecahan, perkan dengan 1. Okey, ada sifar, potong sifar di bawah, potong sifar di atas, potong sifar di bawah, potong sifar di atas. Okey, tak ada lagi sifar. Sifar kat atas ada tapi sifar kat bawah tak ada untuk dipotong. Okey, jadi seterusnya 11 darab dengan 200. Okey, 11 darab dengan 200. Tak payah susah. 11 darab 2, 22, tambah je 2 sifar kat belakang. Jadi 2200. 1 darab 1 di bawah tu, jawapan dia 1. Jadi 2200/1 sama dengan 2200 bahagi 1. Jadi sama dengan 2200. Okey. Seterusnya strategi kita, jawapan adalah nilai dividen yang diterima. Okey, jawapan adalah nilai dividen yang diterima. Jadi maka dividen yang diterima oleh Encik Zainal pada akhir tahun ialah 2200. Okey, jadi itu sahaja jalan kerja dan kita dah dapat jawapan. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapat faham soalan dan contoh jalan kerja yang cikgu berikan. Okey, jadi kalau tak faham boleh tengok semula, ulang semula video ni
Jadi setakat ini sahaja daripada cikgu. Baik, sekian, terima kasih.